ila Nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari sya'ulillahi lahumul Fatihah. Kat mana kita Ustaz? Lama apa? Enam puluh enam. Lima, 66. Mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mata aw syaka aw hashaka min khalqihi fa'lamu annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Mata aw hashaka min khalqihi fa'lamu annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Manakala diliarkannya engkau daripada makhluk, maka ketahuilah olehmu bahawasanya ia menghendaki membukakan bagimu pintu berjinak-jinakkan dengan dia. Kerana bahawasanya hati itu tiada sunyi ia daripada suatu dan lawanan, maka apabila lari ia daripada makhluk, maka takluk ia pada hak Ta'ala. Dan apabila memandang ia kepada fakir, mereka itu maka didapati fakir mereka itu maka didapatinya berjinak pada kaya Tuhannya. Maka berhadap ia atasnya pada sekaliannya, seperti yang berpaling ia daripada mereka itu pada sekaliannya. Kerana bahawasanya liar daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu jalan jinak pada Allah Ta'ala. Dan jinak pada Allah Ta'ala itu iaitu sentiasa musyahadah bagi atau al-hidayah yang datang, nur atau hidayah yang datang atas hati segala orang yang ahlul basir, yang beroleh anugerah
dan hidayah. Jadi tuan sekalian, ini jalan-jalan untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bercakap yang lepas-lepas itu, maknanya ketika mana waktu kita amat, makna kata kesempitan, kita menghadapi masalah dalam hidup, masa itulah waktu makna kata yang terbaik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita makna menghadapi masalah dalam hidup ini, maka ketika itulah makna kata hati kita tak nampak yang lain dah boleh bantu kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan ujian-ujian kepada kita dengan hikmah supaya kita kembali kepada Allah. Kita sedar bahawasanya kita ni lemah, tak boleh menyelesaikan masalah kita. Berapa lama dah perang dengan Yahudi, tak selesai-selesai. Kan? Tak selesai-selesai. Yahudi ni memang orang jahat. Dan tu makna kata satu bangsa yang jadikan oleh Allah jahat sungguh. Kalau kita lah berhadapan macam apa yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita Palestin, saya pun tak tahu lah apa yang jadi kat kita. Tapi mereka kuat. Mereka memang hebat. Jadi apa yang Allah jadikan ni semua ada hikmah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah nak buktikan siapa antara mereka yang beriman. Bila diuji, baru tahu siapa yang beriman, siapa tak beriman. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Allah nak jadikan mereka sebagai syuhada, orang mati syahid. Jadi apa yang berlaku ni, semua ada hikmah. Jangan kita buruk sangka pada Allah, kita berbaik sangka. Jadi, apabila makna kata, kita ni makna kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara automatik kita lari pada makhluk. Bila kita dekat dengan makhluk, kita lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Tuhan ni, antara kita dengan makhluk ni, antara masyrik dengan maghrib. Sana masyrik, matahari naik. Belakang saya ni maghrib. Kita menghadap Allah Ta'ala, dengan automatik kita membelakangkan makhluk. Tapi kita sibuk dengan makhluk, mesti kita membelakangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, pandai-pandailah kita kendalikan kehidupan kita ni dengan manusia ni. Berkawanlah dengan orang yang boleh bantu kita buat ibadat. Jangan berkawan dengan orang yang boleh merosakkan kita. Dan hari itu kita bercakap lama dah berkaitan dengan persoalan uzlah. Tafarud, mengasingkan diri pada makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mata auhashaka min khalqihi. Makna kata musannif rahimahullahu ta'ala, makna kata manakala diliarkan oleh Allah Ta'ala daripada makhluk. Hati kita ni tak seronok dengan makhluk. Makhluk ni luas lah. Sama ada orang, harta benda, apa-apa saja lain pada Allah, semua dipanggil makhluk. Makhluk ni, dia asal katanya khalaqa. Khalaqa. Dia ada khalik, ada makhluk. Khalaqa ni yang menjadikan, Allah menjadikan. Yang kena jadi, dipanggil makhluk. Yang menjadikan tu khalik. Allah tu khalik, lain daripada Allah, semua dipanggil makhluk. Bila Allah Ta'ala jadikan hati kita liang daripada makhluk. Kita tak nak kira sangat dah dengan manusia ni. Kita tengok manusia semua kaki bohong. Kita mula jauhkan diri pada orang yang nak merosakkan kita. Kita bukan jauh pada orang yang nak dekatkan kita dengan Allah. Orang yang baik-baik kita dekat. Kita main semaya jemaah dengan dia, main mengaji sekali. Orang yang boleh bantu kita buat kebaikan, itu kita bergaul. Orang nak merosakkan kita, kita kena lari daripada dia. Kalau kita berkawan dengan dia, penyakit dia berjangkit kat kita. Itu ulama apabila makna kita menceritakan kelebihan satu-satu amal. Umpamanya kelebihan semayang tahajud, kelebihan semayang jemaah. Macam mana kita nak jadikan diri kita orang yang kuat semayang berjamaah? Jalan dia berkawan dengan orang yang rajin berjemaah. Ulama akan syur macam tu. Bila kita rajin berkawan dengan orang yang makna kata yang rajin jemaah, kita menjadi macam dia. Kan? Kita ni, kita tahu diri kita tak apa suka bersedekah.
Kita ni lah, kita kedekut lah. Macam mana aku nak jadikan diri aku ni rajin bersedekah? Kawan dengan orang rajin bersedekah. InsyaAllah kita akan jadi macam tu. Pasal kawan ni, dia berjangkit. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tanya budak-budak. Hang dulu ni aku tengok tak isap rokok. Lepas apa merokok? Dia tengok apa? Kawan lah bang. Dia akan kata kawan. Dia tak? Dulu aku tengok orang bagus. Tak rempit-rempit lah, rempit kami. Dia akan kata kawan. Kawan tu, dia menarik kita. Kalau kita kawan dengan orang gagap, tak percaya kawan dengan orang gagap. Lama-lama dengan kita gagap. Try lah. Pergi cari seorang gagap, minta nombor handphone dia, telefon dia selalu, jumpa dia selalu. Lama dia dengan kita gagap. Dia berjangkit, ingat buat pasal. Lepas tu Nabi kata, kalau kita berkawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Nabi ibaratkan seperti orang berkawan dengan orang jual minyak atar. Bau wangi dia tu melekat baik kita. Habis kita berkawan dengan tukang bersih. Walaupun rumah baju kita tak terbakar, paling tidak bau peluh dia mercik baik kita. Kan? Jadi bukanlah kita nak ni dah. Kita orang biasa, tidak ada kekuatan. Berkawanlah dengan orang yang boleh bantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang putih kata apa? Tell me who is your friend. I will tell you who are you. Habak mai kat aku hang ni, siapa kawan hang? Aku nak abak hang tu siapa? Tak payah tanya bio data dia panjang-panjang. Siapa kawan hang? Kawan aku Ustaz Siddiq. Hang mesti kaki mengaji. Daripada kawan, kita tahu dia siapa. Kawan ni menaknya mempengaruhi hidup kita. Kan? Itu kawan. Tambahlah hidup. Duduk berumah tangga. Isteri akan pengaruh suami. Suami akan pengaruh isteri. Kan? Jadi makna kata, orang rapat dengan kita, dia banyak memberi kesan dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Berkawanlah dengan orang baik. Kita dapat untung. Bahkan disebut macam mana dua orang yang mendapat lindungan arash, kan, di padang mahsyar besok. Mereka berjumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Berjumpa kerana Allah, sama-sama pergi mengaji pondok, nak menuntut ilmu. Terpaksa berpisah, habis mengaji, balik masih nak balik menyebarkan dakwah di kampung masing-masing. Jumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi berkawan bukan talak, tapi kawanlah dengan orang yang boleh memberi manfaat kepada kita. Maka kata musannif rahimahullah taala, mata auhashaka min khalqihi. Maknanya manakala diliarkan oleh Allah kamu tu daripada makhluk, Allah jadikan hati kita ni liar daripada makhluk. Kan, tak apa nak seronok ni. Tengah orang tak boleh, dia tak boleh duduk di rumah. Padahal di rumah tu semua ada. Nasi lemak, nasi goreng ada, isteri dia buat cok kodok ada, cok pisang ada, kopi ada, semua ada. Tapi tak pergi kedai tak boleh. Dia ngesi pergi kedai lah. Dia tak sembang tu, tak jumpa kawan tak boleh. Tiba-tiba Allah liakkan hati kita. Kita fikir, dia aku duduk sembang kan, tak dapat faedah apa pun. Tak ada manfaat. Kalau aku duduk seorang-seorang di rumah, aku baca hafal sifat 20 lagi bagus. Kan, aku hafal lazim dan langkah baiknya. Dia tak mau buang-buang masa, tak mau. Yalah dia fikir dia pun dah umur dah 70, 80. Kematian bila-bila masa saja. Kalau kita rapat dengan manusia pun, kita mati berapa hari dia ingat kita, agak-agak. Kita rapat dengan tu kawan kancin. Bila kita mati, berapa hari dia nak sebut kita? Imam Ghazali kata paling 5 tambah 3 hari. Lepas itu kita dengan Tuhan kita lah juga. Tak cari lain, kita akan cari Allah Ta'ala minta tolong. Baik pada dunia ni kita rapatkan diri kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Nak jinak dengan Allah, mesti liak dengan manusia, dengan makhluk.
Kalau kita jinak dengan makhluk, kita liak dengan Allah. Dia dua ni berlawanan. Macam maghrib dengan maghrib. Pandang sana, belakangkan sini. Pandang sini, kita membelakangkan sana. Cuba tuan-tuan tengok orang yang jinak dengan Tuhan. Dia jaga waktu semayang dia, waktu mengaji dia. Bersembah pun, minta orang nak azan ni, kena mayang. Dia tak layan orang, tak tahu pasal. Sebab dia, hati dia, Tuhan dah bagi jinak dengan ibadat. Seronok dengan ibadat. Ibadat ni tuan-tuan, kalau kita buat secara berterusan, dia mula-mula biasa. Mula-mula dia paksa. Lepas tu biasa. Lepas biasa tu dia main sedap dan manis. Tuan-tuan ambillah satu amalan apa-apa pun. Katalah semayang jemaah. Tuan-tuan saya tak semayang jemaah. Mula-mula tuan-tuan paksa. Dengar azan, main masjid. Apa ada kita tinggal, kita main masjid. Paksa, mungkin mula-mula berat. Mungkin berat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sampai 7-8 bulan tuan-tuan, tuan-tuan jadi ringan dah. Kaki tu ringan, nak pergi masjid. Tu dah jadi biasa. Macam puasa lah. Dalam seminggu tu, payah kan? Fa inna ma'al usri yusra. Serta payah tu senang. Mula-mula memang payah. Seminggu lepas tu, puasa tak ada masalah. Apa-apa pun semua lagu tu. Mula-mula kita paksa diri kita main masjid. Kita ingatlah Tok Ustaz baca hadis. Orang dengar azan tak main masjid. Esok di akhirat telinga dia pekak. Oh, ingat buat pasal. Jawablah depan Tuhan. Pasal apa orang panggil hang? Hayya ala salah hang tak pergi pasal apa? Jawab. Tengok orang kata boleh jawab. Jawablah. Boleh jawab. Payah jawab Saya tuan-tuan kena interrogate. Saya kena ISA 1988 sampai 93. 5 tahun kena ISA. Kadang-kadang seminggu, kadang 2 minggu sekali, kadang ni. SB main interrogate kita. Dia interrogate kita tuan-tuan. Daripada pagi sampai petang. Kita tak boleh lena 2 minggu. Kepala sakit itu manusia interrogate. Kalau Allah interrogate, malaikat interrogate. Jangan buat pasal, tak mahu. Jangan buat pasal. Tak boleh cari jawapan kenapa hampa tak main masjid. Jadi kita dengar hadis-hadis ni kita takutlah. Bimbang nanti disoal oleh Allah Ta'ala, kita tak boleh jawabnya apa. Maka mau tak mau, aku kena paksa diri aku. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh tuan-tuan sekalian. Masa panjang, tak balik-balik dah. Bekalan kena banyak. Ada seorang tuan-tuan sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban ni tuan-tuan, rumah dia 1 jam perjalanan pergi masjid. Pergi masjid, rumah dia pergi masjid sejam. Jalan kaki, pergi sejam, balik sejam. Hari-hari dia pergi masjid, tak tinggal. Satu hari dia meninggal. Bila dia meninggal dunia, Nabi pergi ziarah dia. Nak semayang mayat dia, sampai-sampai mayat dia dah disimpan. Lepas tu Rasulullah tanya isteri dia, Sauban ni, dia ada wasiat apa-apa tak? Isteri dia kata, tak ada wasiat apa-apa. Tapi ya Rasulullah, sebelum dia mati, dia sebut 2 benda yang kami tak faham apa dia kata. Dia kata apa? Kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Dia ulang tu berkali-kali. Sengap lama betul. Kalaulah baru. Kalaulah baru. 2 benda ni dia ulang. Nabi hurai. Sauban ni, masa hidup dia ulang alik pergi masjid. 1 jam pergi, 1 jam balik. Kita ni tuan-tuan, bila nak mati, Allah tunjuk amalan kita tu, amalan baik atau amalan jahat. Tuan-tuan tengok surah Qaf ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Pada hari itu kami kasyaf. Kami buka segala tabir yang menutup pandangan mereka dan penglihatan mereka hari itu amatlah tajam. Kita nampak
di sebalik langit tu kita nampak. Segala amalan-amalan kebajikan kita dibentang oleh Allah, kita nampak depan mata kita, tuan. Hebat balasan Allah Ta'ala kepada Sauban kerana ulang-alik pergi masjid. Dia kata apa? Kalau aku tahu lah macam ni punya pahala, kalau rumah aku jauh pada ni pun lagi bagus. Kalau rumah jauh, lagi banyak pahala. Tu yang kalau jauh tu. Tak sia-sia, tuan-tuan. Tak sia-sia. Kan dapat lah, dapat di akhirat. Nak mati Tuhan tunjuk dah. Tuan-tuan tengok surah Qaf ayat 22. Masa tu dia kata, kalau rumahku jauh lagi banyak pahala. Macam tu lebih kurang. Satu lagi ya Rasulullah, dia kata, kalaulah baru. Dia balik masjid. Musim sejuk di Madinah, sejuk sungguh. Dia tengok sahabat Nabi, kesejukan. Duduk bawah pokok, kesejukan. Dia pakai 2 lapis jubah. Musim sejuk ni memang orang Arab pakai 2 lapis, 3 lapis jubah. Sejuk. Jubah dia, jubah luar, jubah buruk. Jubah dalam, jubah baru. Dia ambil jubah luar, dia serelum sahabat tu. Nak mati Tuhan tunjuk pasal dia bagi jubah buruk tu, Allah tunjuk pahala ikut hebat. Kalau aku bagi yang baru yang tu yang jadi orang dekat nak mati, tuan-tuan. Dia tengok-tengok, dia kedekut. Duduk di dunia ni kedekut tambah sedekah. Bila nak mati Tuhan tunjuk kelebihan sedekah. Allah laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kalau engkau panjangkan sikit saja umur aku ya Allah, dalam masa yang singkat 2-3 minit pun jadilah. Hang nak buat apa? Wa asaddaqu, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang baik, aku nak pergi masjid, aku nak mengaji. Dah lewatlah, tuan-tuan. Bila kita pikir-pikir ni, kita paksa diri kita. Jadi peringkat awal kita main masjid, apa-apa juga amalan, kita kena paksa diri. Tak paksa tak boleh. Kena paksa. Sebab yang menghalang kita syaitan dan nafsu. Lawan syaitan, lawan nafsu. Dia panggil mujahidatun nafs. Melawan perang, lawan nafsu, lawan syaitan. Bila tuan-tuan berjaya, dalam masa 2-3 bulan, dah jadi biasa. Main masjid tu biasa, tak berat dah. Fa inna ma'al usri yusra. Beserta kepayahan, kesenangan. Kemuncaknya tuan-tuan Nabi kata, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Apa kita tahu? Kelebihan main masjid, kelebihan sembahyang jemaah, kelebihan majlis ilmu. Yang ni yang kita tahu. Siapa buat apa yang dia tahu, warasahullah ilma ma lam ya'lam. Allah bagi benda yang dia tak tahu. Apa dia? Kemanisan, kelazatan dalam beramal. Nabi kata, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan hatiku ni sejuk mata hatiku ketika mendirikan sembahyang. Nabi sembahyang malam, main sampai sejuk mata hati, lazat buat ibadat. Inilah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan saya ziarah, tuan. Dia kaki masjid. Tiba-tiba tuan-tuan dia kena stroke. Tak boleh main masjid. Dia dengar suara azan, dia menangis, tuan. Saya kata, ingat dia sakit. Sakit kau? Bukan sakit, ustaz. Saya tak boleh pergi masjid, dia kata. Cuma boleh dengar suara azan je. Rasulullah kata orang tu, kalau amalan dia macam tu, dia istiqamah amalan tu, dia sakit, dia tak boleh buat, maka Allah bagi ganjaran pahala macam dia sihat. Kita ni tuan-tuan rajin pergi masjid. Bila kena stroke, nak pergi tak boleh. Dan semayang di rumah. Semayang pun duduk gitu. Allah bagi pahala macam kita pergi masjid. Pasal apa? Hati nak pergi. Tapi nak lagu mana? Tak ada orang bawa. Dia dengar kuliah tu dengar. Dia tak dengar lah biji buah. Tapi dengar pang. Teriak. Dia seronok mengaji tu, seronok. Buatlah ibadat sampai peringkat tu, tuan-tuan. Dia ada satu paksa.
kedua biasa, ketiga manis, sedap, lazat dalam beramal. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk buat semua ni kena liak daripada manusia. Jangan duk layan sangat manusia ni. Patut padan lah. Patut padan nak pergi jemaah, nak pergi mengaji, nak berniaga, itu boleh lah. Ni cendui sana sini buat apa? Kita mati dia kan masuk kubur kali kan kita. Dia tinggal kita. Amalan kita lah juga yang kita bawa. Kita cari Tuhan lah juga tuan-tuan. Jadi mai kita berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Bertakarub dengan Tuhan melalui mengerjakan amal ibadat kepada Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, kata Allah. Sentiasa hamba aku nak menuntut hampir kepada aku. Mereka dapat dekat kepada aku. Bin nawafil, dengan ibadat sunat. Ibadat sunat ni mendekatkan kita dengan Allah. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Jadi kita nak jinak dengan Tuhan, kita kena liak dengan makhluk. Dengan harta benda, ambil harta benda, takat nak buat ibadat, cari yang halal untuk buat ibadat. Bukan himpun harta kedekut nak mampu. Kawanlah jama'atul muslimin, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, kata Nabi. Terutama di akhir zaman, hendaklah kamu iltizamkan dirimu dengan jemaah Islam dan pimpinan mereka. Kerja-kerja apa-apa program kita pergi, tak ada masalah. Yang sia-sia kita tak mau. Tahu sia-sia. Mindam. Saya balik tuan, nak masuk kampung saya tu, ada di luar tu. Pukul 3 pagi mindam. Main pula tua-tua. Saya tanya, apa ni dam apa ni? Dam lah Ustaz. Dam tamatok kah? Yang kita faham orang buat haji, dia buat haji tamatok, dia kena dam. Dah ada dia kata. Saya kata ni, saya tengoklah tadi ni yang pada main ni. Masa belum naik haji, warak sikit. Makan satu. Naik haji dia makan habis 1 papan. Buang masa, saya kata. Kalaulah masa ni digunakan baca Quran, Allah, dikitnya besar kepala dah. Jangan buang masa. Kita ada injury time, orang panggil. Masa kecederaan. Tuan-tuan tengok orang main bola. Dia sana 45, ni 45 kan. Lepas tu dia sambung sikit. Masa kecederaan. Masa kecederaan ni tuan-tuan, dia tak ada dah. Dia tak ada duk passing match. Dia kan nak shoot dia. Jauh pun tembak terus. Kau boleh masuk gol. Kita ni masa kecederaan. Masa dah kecederaan. Umur Nabi 63. Siapa lebih 63 tu dah masa kecederaan tu. Saya 71. Dia punya subsidi lebih sangat dah. Bila masa dia boleh main. Mana ada anak nak minum ini, tak ada dah. Fikir apa benda yang boleh faedah, memberi faedah kepada akhirat kita. Kan? Inna nura iza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Sesungguhnya nur bila masuk hati, Nabi kata hatinya lapang dan terbuka. Sahabat tanya, ada alamat yang kata orang ni nur dah masuk dalam hati? Sahabat kata, Nabi kata ada. At-tajafi andaril ghurur. Wal inabatu ila daril khulud. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Tanda nur masuk, alamat yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Makna kata dia memalingkan mukanya dengan negeri yang menipu daya. Benda-benda yang merosakkan agama, apa sia-sia, benda ni dia tak mahu berkira. Dia liak hatinya dengan benda yang sia-sia bagi agama. Sebaliknya, at-tajafi andaril khulud. Makna kata, at-tajafi andaril khulud. Dia menghadap kepada negeri yang kekal abadi. Kekal abadi, akhirat yang tu dia pulun. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Cara mana kita hidup, cara tu kita mati, tuan. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kami hidup, atasnya kita mati. Kalau tuan-tuan nak mati dalam Islam, hiduplah sebagai seorang Islam. Mukmin yang soleh. InsyaAllah kita mati dalam Islam.
Saya tengok banyak dah tuan-tuan. Orang yang hidup cara Islam, Allah ambil mati pun cara Islam. Mulia matinya. Saya cerita tuan-tuan tu Pak Din di sungai Kuala Terong, Masjid Kuala Terong, Sungai Bemban. Dia sembahyang jemaah tak tinggal tuan. Kerja dia tebang bakau ya. Kerja dia tebang bakau. Lepas tu dia sambilan jadi tukang masak masjid. Ada orang buat kuliah apa-apa daripada masjid ada buat makan. Dia lah tukang masak. Masjid kata bagi orang duit tahu cukup. Bagi sikit pun cukup, bagi semua cukup. Dia tak ada masalah. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan 2 tahun lepas. Malam Ramadan, 27 Ramadan. Malam jemaat. Semayang Isya di Masjid Al-Hidayah, Sungai Bemban, Kuala Terong. Tengah sujud tuan-tuan. Semayang Isya tengah sujud. Allah ambil dia tengah sujud. Tengah semayang Isya. Malam jemaat. Bulan Ramadan. 27 Ramadan lagi. Aduh. Tuhan pilih dia tuan. Dia hidup dengan baik. Allah pilih dia. Saya pergi tu masjid Masjid Lebah Hashim. Bukit Minyak kan. Tu imam tengah khutbah. Jatuh. Ittaqullah. Pum, jatuh. Mati terus. Mati tengah khutbah. Apa nak kata? Aduh. Cara mana kita hidup, cara itulah kita mati. Kalau tuan-tuan nak hidup, nak mati dari atas kalimah La ilaha illallah, tuan-tuan kena hidup atas kalimah La ilaha illallah. Apa makna La Allah? Tiada Tuhan ku sembah melainkan Allah. Artinya kita bertuhankan hanya Allah saja. Kita mematuhi sungguh-sungguh perintah Allah. Muhammadur Rasulullah, aku bernabikan Muhammad. Apa saja dibawa oleh Nabi, aku ikut. Dia larang, aku tinggal. InsyaAllah, kita akan makna kata dipermudah oleh Allah untuk mengucap 2 kalimah syahadah. InsyaAllah. Kira apa insyaAllah? Masuk dah? Belum lagi? Jadi tuan-tuan sekalian, untuk kita jinakkan diri kita dengan Allah, yang ini memudahkan kita buat ibadat, dengan manusia ni tuan-tuan, yang tak ada faedah, tuan-tuan kira sangatlah. Kan? Tuan-tuan kira sangatlah. Kalau tak ada faedah semang kosong, tak salah. Buang masa ya. Kita ni tinggal injury time ni. Masa kecederaan dia ni. Kabar terbang nak berjalan sangat-sangat dah ni. Bila-bila masa. Dia akan panggil kita. Ya? Jinak yang makhluk ni luas lah, bukan manusia aja. Harta benda tak teringin dah. Apa yang ada cukup dah. Boleh makan lebih kurang, boleh tidur apa tu. Sudahlah. Tak tertariklah hati nak impun harta, nak labur sana labur sini. Tak usah nak berkira sangat dah. Cukuplah rumah yang ada ni. Aku hidup, nak mati. Bila kita makna kata kita liak dengan semua ni, hati kita jinak dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Kata Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari. Bila makna kata mata au hasyaka min khalqihi, maka apabila makna kata Allah meliarkan hati kita daripada makhluk Allah Ta'ala, daripada dunia dan sebagainya, fa'lamu, ketahuilah olehmu, annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Fa'lamu, ketahui olehmu, annahu, sesungguhnya dia, yakni dia Allah Ta'ala itu, yuridu, dia berkehendak. Apa yang Tuhan nak? An yaftaha laka, bahawa Allah nak bukakan bagimu babal unsi bih, iaitu pintu berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati kita ni rasa tuan-tuan tak seronok nak layan orang yang tak ada faedah lah, kan? Hati kita ni tak apa mau dengan harta-harta dunia ni sangat dah. Itulah alamat, kata Syekh Ibn Atha', Allah nak buka pintu berjinak-jinak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah kepada Allah. Belajar-belajar mangkit tengah malam, semayang tahajud, semayang sunat duha, baca Quran tuan-tuan, semayang jemaah jangan tinggal, sedekah walau sikit kita bagi, orang ajak buat baik kita sokong, kita buat. Itu makna kita dah berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala, insya-Allah.
Kalau dulu kita cuma boleh sembahyang jemaah, lah ni boleh pula sunat rawatib. Tambah pula qabliyahnya, ba'diyahnya, sunat duhanya. Allah. Besar tu pahala-pahala tu tuan-tuan. Kalau kita dapati kita dah mula tak berseronok bergaul dengan orang, fahamlah Allah nak buka pada kita pintu berjinak-jinak dengan Allah. Sambutlah benda ni dengan penuh seronok. Lepas tu kalau tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan bacalah ayat Quran yang tuan-tuan hafal. Kan? Ayat-ayat tu pula kita hayati makna dia. Kan? Kita tafahum, kita hayati. Lagi kita sembahyang dalam keadaan yang makna kata menyeronokkan. Buatlah ibadat tuan-tuan. Ini tanda-tanda kata Syekh bin Atta, Allah Ta'ala nak buka pintu berjinak-jinak kepada dia. Itu dia. Jinak ni macam mana? Kita ada kucing kan? Kucing ni kita balik pada masjid, kita buka pintu, dia duduk buka pintu. Dia kelitin kaki kita sampai nak berjalan tak boleh. Jinak lah tu. Kita duduk atas cushion, dia main panjat. Dia main naik atas kepala kita lah. Pasal apa dia jinak? Pasal apa dia jadi jinak? Kita ni, pasal apa kita jinak dengan Tuhan? Dia ada jinak, ada liak. Pasal nafsu kita telah berjaya kita jinakkan. Dengan amal ibadat. Macam mana nak jinak? Contoh jinak binatang. Apa cara kita nak jinakkan binatang? Macam itulah cara jinakkan nafsu. Nafsu ibarat binatang liar. Nak jinak dia macam kita jinakkan binatang. Dua cara. Yang pertama kita bagi dia lapak. Yang kedua kita beban dia kerja. Macam kebau kan. Bagi dia lapak. Lepas tu bagi dia kerja. Tarik bajak. Dia jinak dengan tuan dia. Kalau dia kenyang tuan-tuan. Kerja tak ada. Duk melenggang saja. Dia memang lihat dengan kita. Sila-sila dia sepak kita ke tepi. Saya try praktik tuan-tuan. Yang Imam Ghazali kata ni. Saya dulu belayam ayam kampung. Dululah tuan-tuan ingat lah. Lah saya tak belah dah lah. Pasal banyak kerja dah. Saya bagi makan ayam tu. Lepas kuliah zuhur. Kuliah subuh. Kuliah subuh pukul 8. Lepas saya minum. Saya pergi lah. Bawa dua guni dedak. Kita pergi masuk oban. Bagi ayam makan. Bila baca kitab Imam Ghazali. Saya nak buktikan betul ke Imam Ghazali kata. Natang ni kalau dia lapak, dia jinak dengan tuan dia. Saya tak bagi makan tuan. Subuh tak bagi makan, lohok tak bagi makan. Sembahyang asar baru saya bagi makan. Hari itu tuan, saya tak pergi bagi makan lepas subuh. Lepas keluar subuh tak bagi makan, macam biasa. Saya bagi makan tahak dia sampai asar. Lepas sembahyang asar, baru saya pergi. Dia dengar motosikal saya dah. Dia riuh lah. Macam nak pecah ban. Saya masuk-masuk dah. Nak berjalan pun tak boleh. Dia kelitin kaki saya yang terbang atas bau yang terbang atas kepala. Masa tu nak pegang ayam nak tangkap sembelih cukup mudah. Nak luku pun tak apa. Dia tak lari lah. Pasal apa? Dia jinak. Pasal apa jinak? Dia lapar. Saya bagi dia makan 2 guni tuan. Dia patuk-patuk tak pati kelai dah. Kiri kanan dah. Patuk-patuk tu. Besar tu molok. Bila dia kenyang tuan, dia tak peduli kat saya. Dia buat loh, dia tak tahu. Woi, aku tuan hang lah. Dia kata pora. Dia pora pula kita. Tuan. Jadi antara lain yang menyebabkan orang tu berjinak dengan Tuhan, dia rasa diri dia fakir. Amat berhajat. Amat perlukan Allah Ta'ala. Masa tu dia berdoa, tak ada ingat hati kelain dah. Allah Ta'ala. Ni sahabat-sahabat kita di Palestin. Kat siapa dia nak minta? Allah tak tahu tuan-tuan. Yalah, kita tengok pada zahir, tahulah. Saya tak teramak nak buka Facebook tu. Buka je tengok Allah, kesian budak-budak meraung. Pagi mak dia duduk timbul dalam batu. Duduk kaih batu cari mak dia. Aku katalah. Ada seorang tu saya tengok dia bawa anak dia terputih tangan. Kena bom. Bawa pergi hospital. Sampai hospital pula kena bom. Aduh, apa nak jadi lah. Saya kata, ya Allah, kalau aku ni Allah kembalikan jadi muda lah.
Aku rasa nak pergi sana. Aku nak pergi. Bila tak payah, kalau aku pergi pun orang nak usur aku, tak jadi. Tapi hati tu tak boleh tengok lah tuan. Sakit hati sungguh-sungguh lah. Tak ada peri kemanusiaan langsung. Patutlah tuan-tuan sekalian. Bangsa Yahudi laknat oleh Allah Ta'ala. Patut sangat. Mana ada bangsa bunuh Nabi? Tuan-tuan carilah sejarah manusia. Tak ada satu bangsa pun bunuh Nabi. Melainkan bangsa Yahudi. 65 orang Nabi mereka bunuh. Yang kata Yahudi tu. Nabi mereka bunuh orang lain Allah. Sebab tu Yahudi ni dia bukan bangsa berdamai tuan. Bukan bangsa damai. Dia kena perang ya. Lawannya perang. Kalau boleh berdamai dengan Yahudi, Rasulullah berdamai dah. Di pasar Bani Khunaiqah kan. Seorang perempuan pergi pasar tu nak beli barang. Tiba-tiba mai Yahudi selok tudung dia. Dia menyerit lah. Lepas tu tepi dia tu ada seorang laki-laki Islam. Dia tumbuk laki-laki Yahudi ni. Laki-laki Yahudi ni mai khumun dia, pukul dia, mati. Bila Nabi dapat berita, Nabi tak ambil masa panjang. Masa tu juga Nabi bawa tentera. Pergi serang Yahudi. Dan halau Yahudi keluar daripada bumi Madinah. Itu Nabi. Ini mesyuarat. Apa benda mesyuarat pun tak tahu. Rumah dia terbakar, mesyuarat lagi. Tuan-tuan pernah tengok bomba, bila rumah terbakar, dia main mesyuarat. Mari kita buat satu mesyuarat. Rumah terbakar. Saya cadangkan supaya api ini dipadam daripada utara. Kawan dia kata saya tak setuju. Kita mesti padam belah selatan. Utara selatan hangui. Tak ada. Buat tindakan. Tembaklah ke mana pun datang padam api sudahlah. Ini Hamas merayu-rayu. Orang Palestin merayu-rayu pada Allah. Panggil kita tolong bela. Masya Allah. Jadi Tuhan sajalah yang tahu hati mereka dengan Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala sentiasa. Bila Allah datang ujian tuan-tuan, itulah orang-orang yang diuji oleh Allah, hatinya tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jinak dengan Tuhan. Maka kata musannif rahimahullah Ta'ala. Ya. Apabila makna kata diliarkan oleh Allah hati kita dengan makhluk, ketahui olehmu bahawasanya ia ni Allah Ta'ala menghendaki membukakan bagimu pintu berjinak-jinakkan dengan dia. Itu alamat Tuhan nak kita berjinak dengan Allah. Dia tak boleh jinak dua-dua. Allah pun jinak, makhluk pun jinak, tak mahu dia. Dia kena liak satu baru jinak satu. Liak dengan Allah, hang jinak dengan makhluk. Hang liak dengan makhluk, hang jinak dengan Allah. Dia dua yang berlawanan. Jadi kita nak jinak dengan siapa? Nak jinak dengan Allah, amai kita uzlah daripada makhluk. Uzlah ni mengasingkan diri. Dalam perkara yang tidak mendatangkan faedah. Adapun perkara yang mendatangkan faedah, kita bergaul. Benda tak ada faedah, jangan kita bergaul. Akan merosakkan kehidupan kita. Imam Ghazali bicara panjang tuan-tuan. Dalam kitab Minhajul Abidin, berkaitan persoalan uzlah ni. Walau bagaimanapun ada satu jenis makhluk, manusia, yang langsung tak boleh beruzlah. Yakni para alim ulama. Kita orang awam boleh. Kita kawan orang ni, tak mahu kawan ni boleh. Tapi bagi ulama tak boleh. Semua ni madu'u dia. Semua ni ummah ni, dia wajib didik, dia wajib islah. Wa iza zaharatal bid'ah wa sakatal alim fa'alaihi la'anatullah. Apabila berlaku bid'ah, dia orang alim. Orang alim ambil sikap melarikan diri. Fa'alaihi la'anatullah. Atasnya laknat Allah Ta'ala. Orang alim dia tak boleh. Dia kena buka pondok. Dia kena mengajak masjid, mengajak surau. Dia kena pergi dakwah. Itu orang alim. Orang awam macam kita, kalau orang tak perlukan kita. Dia tak perlu ilmu kita. Tak perlu didikan kita. Tak perlu tarbiyah kita. Kan? Kita nak berkawan dengan dia pun boleh, tak mahu berkawan tak apa. Bila keadaan macam tu, berkawanlah dengan orang yang boleh mendatangkan manfaat. Jangan berkawan dengan orang yang mendatangkan mudarat. Kena begitu. Itu cara dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Syekh, kerana bahwasanya ya
hati itu, ya, tiada sunyi ia daripada suatu yang berlawanan. Hati kita ni ada dua yang berlawanan masuk dalam hati kita. Dia ibarat macam ni tuan. Ni cawan. Okey. Sini ada bola. Bola ni muat ya, mulut cawan ni. Ada 2 biji bola. Satu bola putih, satu bola hitam. Tuan-tuan nak masuk 2 biji, tak boleh masuk. Dia cuma boleh masuk satu ya. Kalau kita masukkan bola putih, bola hitam tak boleh masuk. Kalau tuan-tuan masuk bola hitam, bola putih tak boleh masuk. Kan? Ma ja'alallahu lirajulin min khalfaini fi jawfi. Allah tak jadikan 2 hati dalam satu dada. Dalam dada kita ni, makna kata satu hati ada satu dada. Siapa kita nak liak? Liak dengan makhluk. Baru kita boleh berjinak dengan Allah. Sebab tu Allah sebut kat Nabi Musa, ya Musa, fariq li baitan li askuna fi. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di rumah hatimu supaya aku nak duduk. Mana hati kita bila kita sunyi pada yang lain, baru boleh ingat Allah Ta'ala. Kalau kepala berserabut ingat macam-macam, Tuhan kita tak boleh ingat punya. Dia 2 yang berlawanan. Kan? Tuan-tuan tengah malam, tuan-tuan terjaga, tuan-tuan nak teringin sembahyang tahajud. Pasal apa tuan-tuan teringin sembahyang tahajud? Pasal telinga hati tuan-tuan dibisik oleh malaikat mulhim. Ada satu malaikat yang diutus oleh Allah, namanya malaikat mulhim. Dia bisik di hati kita, belah telinga kanan hati. Bangunlah. Tahajud ni pahala besar, dia kata. Kita pun bangkitlah. Tapi ingat, dalam masa yang sama kalau kita tak sungguh-sungguh, dia akan main satu lagi bisikkan. Bisikkan belah telinga hati, belah kiri. Yang bisik tu nama setan. Dia bertanya saya, setan apa? Saya kata setan haram jadah. dia kata apalah, nak kalut pergi mana awal lagi. Baru pukul 4. Tahajud pukul 6 pun dah. Dia kacau kita, dia kacau. Kita kena lawan lah, mujahadah lah. Jadi hati kita disebut hati. Apa pasal hati? Sebab Arab panggil inqilab. Dia berbolak balik. Macam ayak apa? Ayak mendidih tu. Dia tak tenang. Kecuali hati yang berzikir pada Allah. Kan? Melainkan hati-hati yang dimiliki oleh orang yang berzikir kepada Allah. Itu dia. Ala inna zikra, jaga-jaga olehmu, bahawanya zikir itu boleh menenangkan hati. Ingat pada Allah tu, jiwa boleh tenang. Jadi kita kena ingat, hati dia memang pasien macam tu. Jadi kalau untuk jinak pada Allah, kita bersedia untuk liak daripada makhluk yang lain. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ya. Ya, ni. Kerana bahwasanya hati itu tiada sunyi, ia daripada suatu yang berlawanan. Maka apabila lari, ya, bila lari, bila lari ia daripada makhluk, maka makna kata takluk ia pada hak Ta'ala. Dia lari pada makhluk, dia sampai kat Tuhan lah. Dia lari pada Tuhan, dia pergi kat makhluk. Dia macam tu. Jadi kita kena lari pada makhluk, kita rapatkan diri kita pada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Apa yang boleh mendekatkan diri kepada Allah? Iaitu dengan amal ibadat. Amal ibadat tuan-tuan kita buat ni wajib sunat. Tinggal haram makhluk, insya-Allah dia boleh membawakan kita dekat dengan Tuhan, berjinak-jinak dengan Tuhan, insya-Allah. Dan apabila dia kata ya, dan apabila memandang ia kepada fakir mereka itu, maka didapatnya jinak pada kaya Tuhannya. Bila dia pandang diri dia fakir, orang yang amat memerlukan Tuhan,
Di sanalah baru dia pandang, pada Allah lah aku minta. Sebab Tuhan yang maha kaya. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu tu fakir sisi Allah. Allah Tuhan yang kaya lagi terpuji. Itu kita minta pada Allah, minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah. Saya baca pagi tadi, sepatutnya bila mayat dah mati, zakat dia dah 7,000 lebih. Mayat yang terkorban, yang mati. Lepas tu pula yang cedera ada dekat 18,000. Banyak mayat-mayat tak boleh dikeluarkan daripada runtuhan bangunan. Biasanya tempat perang macam ni tuan, dia bau busuk. Bau yang cukup busuk. Mayat-mayat kan. Tapi yang berlaku di Gaza sekarang tuan, dia wangi. Dia bau dia cukup wangi. Inilah yang Nabi kata, bau darah para syuhada di akhirat besok, bau kasturi. Mungkin Allah Ta'ala nak tajali di dunia ni, kita dapat cium bau dia. Contoh yang terdekat tuan-tuan di Memali. Kalau orang Memali tahu cerita ni. Saya dulu tuan-tuan, baru lepas tahanan ISA, saya rajin pergi Memali. Saya ulang, tiap bulan saya pergi buat kuliah. Satu hari tuan-tuan, lepas saya buat kuliah, lepas Isyak, makan-makan, dia orang sembang dengan saya. Orang yang rumah dia depan Madrasah Mali, dia cerita kat saya, Ustaz, ada benda pelik berlaku. Saya kata, apa? Cerita lagu ni Ustaz. Dia masa berlaku peristiwa tu, lepas tu dia kena tangkap dengan polis. Masuk kem tahanan Kemuntin. Bila dia bebas, dia kata, datang seorang laki-laki, pelajar daripada Pondok Lanai. Bawa selai serban, main jumpa dia. Dia kata, kenal tak ni serban siapa? Dia tengok-tengok, dia kenal serban dia. Serban tu berlumuran darah. Dan ketul-ketul daging tuan-tuan ada di serban tu. Kesan kena tembak dan sebagainya. Dia ambil serban tu, dia bawa gelegak. Bawa rumah dia. Rumah dia masa tu dia kata, lah ni dia buat rumah bawah lagi. Ada lantai, ada dinding kan. Masa tu tak ada, rumah biasa aja. Dia pun tak ingat dah cerita tu. Kira-kira 12-15 tahun lepas tu. Dia pun satu rumah bau wangi. Tak tahu wangi tu mai pada mana. Bau dia, tak tahu nak kata. Bukan wangi yang kuat tak. Nak kata kuat pun tak. Lembut sangat pun tak. Jadi sedaplah baunya. Lepas tu dia kata, dia satu hari, ketika dia menyapu kat tu bangunan bawah tu, dia tercium bau tu, dia tengok-tengok ada serban yang dia selit dulu ni. Tuan-tuan bayang kalau serban yang berdarah diselit, disimpan 15 tahun, tentulah nanai ke semut urung kan. Ni tak ada apa urung. Bau tuan-tuan cukup wangi. Dia kata, mana serban tu? Dia kata, ada rumah saya. Dia bawa saya pergi bilik. Kita masuk bilik dah bau wangi tuan. Tempat yang paling wangi tuan, tang daging tu. Ketul-ketul daging tu. Bau cukup wangi. Itulah saya kata, Rasulullah kata, bau darah para syuhada, bau macam kasturi. Mungkin Allah Ta'ala nak zahirkan di dunia ni, dapat tercium. Mungkin ini yang berlaku di Gaza sekarang. Bau cukup harum. Dia runtuhan-runtuhan bangunan. Mayat-mayat pun semua ni. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan sekalian, mereka dapatlah apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah jadikan mereka syuhada. Mati syahid tuan-tuan, hebat, memang hebat, mulia sungguh. Mati biasa sakit tuan, jangan buat pasal. Sakit, innalil mauti sakarat. Kematian tu sakit tuan-tuan, sakit sungguh. Nabi kata macam ditetak dengan pedang 300 kali. Tu sakit, nak mati. Tapi orang mati syahid tak sakit tuan. Bila dia nak mati, Tuhan buka pintu langit, dia nampak ada tempat dia nak pergi. Dia nampak lambayan bidadari. Dia dengar dah kicauan burung. Dia tengok ada ayat sungai mengalir. Dia nampak tempat dia nak pergi. Senyum. Bila dia mati tuan-tuan, keluar saja roh pada badan dia. Roh ni terus masuk dalam temolok burung hijau. Burung hijau ni berterbangan tuan-tuan sekalian dalam syurga. Dia tak kena soal muka nakir, tak kena seksa kubur, tak kena di padang mahsyar. Lintasan mustasiratal mustaqim, apa pun tak, macam kilat menyambar. Kalau ada peluang tuan-tuan pergi lah. Mana tahu
Kan? Mana tahu kok kerajaan Iran kata kami telah bersetuju untuk membuka sempadan kami dengan Israel untuk mujahidin daripada Malaysia. Tu dia. Perdana Menteri kita pun dia beranilah dia dah. Dia pun berucap, saya sedia bantu untuk melatih mereka nak pergi Israel untuk dengan latihan tentera. Mana tahu kan? Dia kata pula, jangan tuan-tuan bimbang. Tinggal anak isteri, saya akan bantu anak isteri tuan-tuan. Macam. Bila tunggu apa hari? Peluang mati syahid. Lawan Yahudi ni tentu syahid dah. Tak ada khilaf punya apa. Aduh. Bertanya saya, Ustaz awak tak pergi? Bawa lah kopi, aku akan hati nak pergi. Bawa pergi aku pergi lah. Tuhan boleh buat tuan. Ada orang, dia duduk di Malaysia sakit. Pergi kerja haji, badan sihat. Ada tak tuan-tuan tengok? Ada semua duduk di Malaysia ni sihat. Pergi Mekah sakit. Ini semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi peluang oleh Allah, sambutlah peluang ini. Untuk membantu saudara-saudara kita di bumi Palestin insya-Allah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tak keluar berjuang di jalan Allah? Wal mustad'afin minar rijal wal nisa wal wildan. Sedangkan golongan lemah terdiri pada orang tua-tua, laki-laki tua, wanita-wanita, kanak-kanak. Mereka berkata, Rabbana akhrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami pada negeri yang zalim penduduknya ni. Kami diseksa hari-hari. Mereka dhamir, mereka merayu, minta bantuan daripada kita. Ada seorang budak saya tengok, dia bercakap, mana dia Arab, tengok kami ni. Aku pun heran Arab duduk tepi dengan Palestin. Pasal apa tak tolong? Mereka mana halau tu? Berapa beribu batu daripada Palestin, Amerika. Dia boleh main tolong Israel. Takkan kita duduk sebelah Palestin tak mau tolong? Apa Arab ni, aku heran lah. Lah ni yang hantar pasukan Indonesia. Indonesia dah hantar. Pakistan, Turki. Lepas tu Presiden Rusia, dia hantar pergi tentera-tentera Islam dia. Dia hantar pergi lawan di Palestin. Iran. Syiah dia pun berani. Hampa ahli sunnah penakut. Buat apa? Iran. Pergi. Lebanon. Inilah makna kata orang-orang yang bersimpati dengan orang Palestin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pun kalau diberi peluang oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat pergi ke sana, insya-Allah. Allah Rabbi ya Karim. Ya? Itu dia. Oleh itu, kata musannif rahimahullah ta'ala, itu dia. Dan berhadap ia atasnya pada sekalian seperti yang berpaling ia daripada mereka itu pada sekaliannya. Seperti mana kita berpaling sekalian daripada makhluk, begitulah kita menghadap sekalian diri kita kepada Allah. Ada orang yang berpaling terus daripada Allah, maka dia menghadap terus depan makhluk. Jadi kita nak berpaling daripada makhluk, berpaling terus. Kita ingat Allah melalui musyahadah dan muraqabah. Ingat Allah Ta'ala. Boleh ambil dunia makhluk, tak ada masalah. Ambil cara halal untuk buat ibadat. Itu tujuan hidup kita. Bukan kita cinta kepada dunia, kasih pada dunia, tak ada. Itu dia. Macam mana kita menghadap Allah, begitulah kita memalingkan diri kita daripada makhluk. Itu dia. Jadi, kata musannif rahimahullah ta'ala, kerana bahawasanya liar daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu, jalan menjinakkan pada Allah Ta'ala. Kalau kita nak jinak kat Tuhan, belajarlah bagi liak hati kita daripada makhluk. Kalau dia main sembang elok tak apa. Main cerita benda-benda faedah. Kalau main sembang benda tak ada faedah tu, gelak-gelak, tak salah. Rugi masa kita. Kita cari jalan macam mana. Tambah perkara. Dia tahulah kita tak seronok tu. Kita layan dia kata kita seronok dengan dia. Habislah masa kita. Sebab tu, mana manusia yang boleh bantu kita, yang ni kita rapat. Kita dekati. Mana manusia tak boleh bantu kita dekatkan diri kepada Allah, kita lihat, kita asingkan diri daripada dia. Kita uzlah atau bertafarut daripada dia.
Itu dia. Ya. Jadi sejauh mana makna kata kita lihat daripada makhluk, sejauh itulah kita jinak pada Allah Ta'ala itu. Iaitu yang sentiasa dia kata menghendaki sentiasa musyahadah bagi musyahadah bagi atau apa ni? Musyahadah bagi anwar, bagi nur ilahiyah yang datang atas hati segala orang yang ahlul basir, yang makna kata beroleh anugerah daripada hidayah, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita jinak ni semua dengan nur yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati kita. Bila nur ni masuk, hati terang. Bila hati terang, kita nampak apa faedah kita berjinak dengan Tuhan. Apa faedah kita lihat daripada makhluk. Kita nampak benda tu. Jadi cuma bagaimana nak bagi nur masuk dalam hati. Kita kena usahalah. Macam ni cawan. Tuan-tuan nak tuang Milo. Teh tarik. Tuan-tuan pastikan cawan ni bersih. Tidak? Kalau tik kucing dah, takkan nak tuang Milo. Tidak? Begitulah hati kita. Untuk melayakkan hati kita menerima nur, kita kena cuci hati kita. Dengan bertaubat daripada segala dosa zahir dan batin. Itu proses nama takhalli. Kedua, lalui proses tahalli. Kita buat pengisian. Buat ibadat-ibadat fardu, ibadat sunat. Apa-apa yang Nabi suruh, Allah suruh, kita buat. Itu namanya tahalli. Bila ada takhalli dan tahalli, layaklah hatinya sebagai tajalli. Allah menuangkan nur, tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuang nur. Bila nur masuk, hati kita terang. Baru nampak hak batil, syurga, neraka, nampak yakin dengan pandangan mata hati. Begitulah cerita dia. Kemudian kata musannif rahimallahu taala, kita masuk seterusnya, mata atlaqa lisanaka bitalabi. Wallahu alam. Kita sambung akan datang jika diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.